الحمد لله القائل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Falsafah dan Hikmah Korban. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ibadah korban adalah satu amalan memupuk rasa syukur terhadap nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga merupakan ibadah kepada Allah bagi sesiapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan korban sebagai satu ibadah dalam membangunkan syiar agamanya serta mendidik hambanya agar lebih dekat kepadanya. Mereka yang melakukan ibadah korban akan berusaha mencari jalan untuk meraih redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sebelum melaksanakan ibadah korban, kita perlu berniat dengan ikhlas sebagai cerminan kepada ketakwaan hati. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-27, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, penghayatan falsafah pelaksanaan korban perlu dihayati oleh setiap umat Islam agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten pada setiap tahun. Ini bagi menyahut seruan berkorban yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wasa'a rijlahu ala sifahihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas jantan putih kehitaman lagi bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangannya, lalu mengucapkan basmalah serta bertakbir, dan baginda meletakkan kakinya di antara leher dan badan kedua haiwan tersebut. Kita dituntut untuk memahami falsafah perbuatan secara teliti dan cermat, lebih-lebih lagi yang melibatkan urusan ibadah. Ini kerana setiap amalan sentiasa berpaksikan kepada matlamat dan tujuan untuk akhirat semata-mata yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang-kala pada pandangan manusia ia agak sukar untuk dilakukan. Antara falsafah korban yang dapat dihayati dan difahami adalah: pertama, ibadah korban merupakan manifestasi sikap ketundukan dan keredaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Redha bermakna bertindak dengan melakukan apa sahaja bertujuan mendapat keredaan Allah dan meninggalkan semua perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ibadah korban menerapkan dalam jiwa yang luhur agar jangan sesekali terpedaya dan tertipu dengan bisikan syaitan.
Jarum halus syaitan telah memperdaya manusia dengan jalan supaya sayang kepada harta benda. Bisikan-bisikan jahat ini menjadikan kita cinta dan bimbang untuk melepaskan harta dunia. Akibatnya, ia menjadikan kita tertangguh dan enggan melakukan ibadah korban. Malah jauh sekali merasa sedih tidak dapat melakukan ibadah korban pada tahun ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah dan menderma. Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, yakni bersifat bakhil kedekut. Sedang Allah menjanjikan kepada kamu dengan kemampuan daripadanya, dengan keampunan daripadanya, serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Ketiga, ibadah korban menjadikan kita sebahagian daripada individu yang cakna dan peduli tentang keberadaan masyarakat sekeliling yang kurang berkemampuan. Sebenarnya, Zulhijjah merupakan masa yang terbaik dan sesuai untuk kita mendidik diri menjadi lebih prihatin dengan keberadaan saudara-saudara kita yang memerlukan sumbangan dan bantuan. Akhirnya, pelaksanaan ibadah korban dapat membina aura dan impak positif dalam diri dan kehidupan kerana kita dapat meringankan bebanan saudara-saudara kita yang memerlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya, yakni bagi mereka yang melanggar perintahnya. Hadirin sekalian, sudah pasti tuntutan pelaksanaan ibadah korban banyak mengandungi hikmat yang tersurat lagi tersirat. Terdapat beberapa hikmah di sebalik tuntutan pelaksanaan ibadah korban menjurus kepada kebaikan dalam masyarakat. Pertama, memberi kegembiraan kepada orang lain. Daging korban dapat dimakan oleh golongan fakir miskin. Sasaran kepada golongan kurang berkemampuan seperti fakir miskin, ibu tunggal, warga emas, orang kurang upaya dan asnaf yang tinggal di penempatan berdekatan yang menantikan sumbangan daging korban. Apabila agihan dapat dilakukan dengan betul, bermakna kita telah melaksanakan kebaikan dan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah dengan mengembirakan orang lain yang lebih susah, membuatkan kita benar-benar merasai nikmat rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, pelaksanaannya dapat merapatkan hubungan antara pemberi dan penerima korban. Bahkan hubungan menjadi lebih baik dan mesra antara komuniti masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 28 yang bermaksud, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang-orang yang susah, yang fakir miskin. Kedua, pelaksanaan ibadah korban juga mempunyai kepentingan dari aspek sosial yang boleh diterjemahkan melalui agihan daging korban secara gotong royong dalam kalangan komuniti dan masyarakat. Dengan semangat bantu-membantu dapat membina ukhuwah sesama Muslim hingga terjalin ukhuwah sesama masyarakat. Pelaksanaannya juga merupakan landasan terbaik bagi umat Islam untuk mengenepikan fahaman politik, memupuk semangat kesepaduan umat Islam serta menambah semangat setia kawan dan memupuk sikap kepedulian terhadap masyarakat.
Akhirnya, pelaksanaan ibadah ini akan membangkitkan kesedaran untuk sentiasa membelanjakan harta dan berkorban semata-mata untuk meninggikan syiar agama Allah. Ketiga, pelaksanaan ibadah korban dapat mengikis sifat tamak dan melahirkan sifat bermurah hati dalam diri serta mampu menanam sifat ikhlas dalam apa jua ibadah dan mampu menyemai sikap sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Secara tidak langsung, ia membuang sifat-sifat mazmumah terbuku dalam hati seperti sifat bakhil atau kedekut dan lain-lain. Ini dapat dilihat amalan korban yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengorbanan untuk mengikis rasa cinta pada dunia, lebih-lebih lagi kepada wang ringgit, perasaan dan nyawa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar ingin berpesan kepada para petugas dan pelaksana program ibadah korban, sama ada anjuran masjid ataupun surau, perlulah memahami hukum berkaitan ibadah korban agar tidak terkeliru. Antara perbuatan yang sering berlaku dalam masyarakat ialah mengambil daging korban, terutamanya bahagian-bahagian tertentu tanpa izin. Lazimnya ia terjadi di tempat di mana daging korban dilapah dan diagihkan. Ia suatu perkara yang dilarang dan boleh mengundang dosa. Akhirnya, marilah sama-sama kita menghayati falsafah dan hikmah ibadah korban dengan mengambil iktibar dan pengajaran daripada tuntutan pelaksanaannya agar kita dapat mengutamakan perintah Allah mengatasi segala-galanya. Tanpa pengorbanan, cinta kepada Allah tidak akan tercapai. Kesimpulan khutbah yang dapat kita ambil pengajaran pada hari ini adalah: pertama, ibadah korban adalah satu amalan memupuk rasa syukur terhadap nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amalan korban yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengorbanan dan perjuangan untuk mengikis rasa cinta pada dunia, lebih-lebih lagi kepada wang ringgit, perasaan dan nyawa. Ketiga, pelaksanaan ibadah korban dapat mengikis sifat tamak dan melahirkan sifat pemurah hati bagi memupuk sifat-sifat mahmudah dan nilai-nilai Islam yang luhur dalam membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah memberi engkau, yakni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kebajikan yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan sembelihlah haiwan korbanmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.